Selamat sejahtera kepada puan dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk tugasan 3 iaitu penghasilan video bagi subjek EDUP 3133 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Tajuk bagi tugasan ini ialah menilai model reka bentuk pengajaran yang sesuai dalam merancang pengajaran yang mengintegrasikan pelbagai media sumber pengajaran. Antara model reka bentuk pengajaran yang digunakan ialah model ADDIE. Pendek katanya, tujuan pembentangan saya pada hari ini adalah untuk memahami bagaimana model ADDIE boleh menjadi panduan yang efektif dalam merancang pengajaran dengan integrasi media. Apa itu model ADDIE? Model ADDIE adalah kerangka yang sering digunakan dalam reka bentuk instruksional. Menurut Seals dan Glasgow, model ADDIE merupakan model generik reka bentuk sistem pengajaran dan merupakan pendekatan sistematik yang digunakan dalam perancangan pembelajaran dan pengembangan instruksional. Model ini terdiri daripada 5 fasa utama iaitu analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan, dan penilaian. Dengan ADDIE, setiap fasa memainkan peranan penting dalam memastikan pengajaran memenuhi keperluan murid dan mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Pendek katanya, model ini susah digunakan untuk berbagai jenis media kerana ia memberi panduan langkah demi langkah. Sekarang saya akan menerangkan fasa yang pertama iaitu fasa analisis. Fasa ini bertujuan untuk mengenal pasti keperluan pembelajaran murid dan menetapkan objektif. Dalam fasa ini, saya telah mengenal pasti beberapa aspek penting bagi memastikan OPD saya berkesan dan relevan dengan keperluan pembelajaran murid. Sebagai contoh, saya telah mengumpul data, menganalisis konteks pembelajaran dan menentukan objektif pembelajaran yang ingin dicapaikan. Dengan mengemat DSKP, saya dapat mengenal pasti keperluan murid dan menetapkan objektif pembelajaran yang ingin dicapaikan dalam topik ini. Analisis ini juga membantu saya menentukan media yang sesuai seperti animasi atau video interaktif yang dapat membantu murid memahami konsep yang kompleks. Fasa yang kedua iaitu fasa reka bentuk. Fasa ini bertujuan untuk merancang struktur dan susunan bahan pengajaran dengan baik untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang holistik kepada murid. Sebagai contoh, saya telah menentukan elemen multimedia seperti video, infografik, animasi dan kuis untuk memperkaya pengalaman pembelajaran dan meningkatkan pemahaman murid. Sebagai contoh, saya telah memilih video untuk memberi gambaran visual yang jelas tentang topik dan menyusun kuis interaktif untuk menguji pemahaman murid. Fasa ini penting untuk memastikan bahan yang dihasilkan memenuhi objektif pembelajaran dan menyokong strategi pembelajaran berpusatkan murid. Fasa yang ketiga iaitu fasa pembangunan. Fasa ini melibatkan pembuatan bahan pembelajaran berdasarkan reka bentuk yang telah dirancang sebelum ini. Sebagai contoh, saya telah menggunakan Google Sites sebagai laman pembelajaran saya. Antara bentuk bahan pembelajaran yang saya gunakan ialah video animasi dan lagu. Saya telah menggunakan platform YouTube untuk memuat naik video animasi mengenai topik fotosintesis. Dan saya juga menggunakan Scratch untuk membina permainan interaktif. Tambahan pula, saya juga mengedarkan ruang makhluk balas untuk melibatkan interaksi murid dalam perbincangan. Ini dapat mencipta pengalaman pembelajaran yang interaktif dalam membantu meningkatkan tahap minat dan pelibatan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Fasa yang keempat iaitu fasa pelaksanaan. Di fasa ini, saya akan memperkenalkan OPD saya dan mempamerkan cara penggunaannya kepada murid bagi memastikan semua murid dapat mengakses dan memanfaatkan bahan pembelajaran ini. Saya telah mengedarkan beberapa elemen interaktif seperti kuis, Latitude serta permainan gamifikasi seperti Scratch dan Kahoot yang membantu dalam peningkatan pemahaman dan pelibatan murid dalam proses pembelajaran. Fasa yang terakhir iaitu fasa penilaian. Fasa penilaian ini bertujuan untuk menilai keberkesanan bahan pengajaran dan menilai
sejauh mana objektif pembelajaran telah dicapai. Penilaian ini dilakukan dengan mengumpul maklum balas daripada murid melalui soal selidik Google Form atau menilai prestasi mereka dalam kuis dan latihan yang disediakan. Saya juga menyediakan satu borang soal selidik untuk menilai kepuasaan dan tahap pemahaman murid terhadap laman web saya. Data-data ini akan membantu saya mengumpul penambahbaikan pada masa depan. Kesimpulannya, model EDI menyediakan panduan langkah demi langkah dalam mereka bentuk pengajaran yang sesuai untuk pembelajaran berasaskan media. Dengan fasa yang berstruktur, EDI membantu kita memastikan setiap bahan memenuhi keperluan murid dan menyokong objektif pembelajaran. Sampai di sini sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.